Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usman Samsudin dari Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Furqan. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya dalam kursus Pegawai Pengurusan Kadet Remaja Sekolah Muslihat. Tajuk yang ingin saya bentangkan hari ini adalah keberkesanaan pelaksanaan tarbiyah, kepimpinan dan disiplin dalam kalangan murid melalui Kadet Remaja Sekolah Muslihat. Seperti yang kita tahu, sekolah di rangkaian Muslihat diwajibkan untuk melaksanakan unit beruniform Kadet Remaja Sekolah Muslihat di sekolah-sekolah masing-masing. Perkara yang pertama yang kita perlu faham adalah tarbiyah, yang kedua kepimpinan, dan yang ketiga adalah disiplin. Jadi mari sama-sama kita memahami dan mendalami keberkesanan murid-murid melalui Kadet Remaja Sekolah Muslihat. Kadet Remaja Sekolah Muslihat ini diwujudkan untuk melaksanakan dan memantapkan proses tarbiyah dan juga dakwah di sekolah. Proses ini merupakan satu wadah tarbiyah khususnya dalam pembinaan kepimpinan murid-murid secara sistematik. Dari segi kepimpinan pula membawa maksud peranan kepimpinan dalam melahirkan atau meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC melalui program inovasi yang dilaksanakan di sekolah termasuklah Kadet Remaja Sekolah Muslihat. Jadi saya membawa sedikit ayat Al-Quran, mutiara Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kajian tindakan yang pertama yang saya akan buat adalah kekuatan, iaitu analisis strength. Okey, untuk S yang pertama ataupun strength yang pertama, itu kami mempunyai pegawai kadet terlatih yang berpengalaman. S yang kedua, kami mempunyai pegawai kadet yang komited dalam pengajaran. S yang ketiga, kami mempunyai anggota kadet yang mencukupi setiap platoon. S yang keempat, kadet remaja sekolah itu sendiri merupakan unit beruniform yang telah sebati dalam ataupun di sekolah kami. Analisis yang kedua iaitu analisis weakness ataupun kelemahan. Yang pertama, W yang pertama adalah kami masih terdapat anggota kadet yang tidak menguasai kemahiran dalam KRS. Seperti kawat, base, perkemahan maupun jahitan dan juga masakan. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan kemahiran memanah tradisional. Kelemahan yang kedua ataupun W yang kedua iaitu anggota tiada yang berpangkat sarjan TKRS. W yang ketiga adalah peralatan KRS tidak mencukupi di sekolah kami. Yang keempat, situasi kekangan SOP COVID-19 yang menghadkan aktiviti KRS. Analisis yang seterusnya adalah analisis opportunity, iaitu peluang. Jadi peluang yang pertama yang saya senaraikan di sini adalah sokongan padu dari pihak pentadbiran sekolah, sokongan padu dari pihak PIBG, masa untuk sesi latihan ada dimasukkan dalam jadual waktu, sumber kewangan yang baik setakat ini. Itu adalah peluang yang ada di sekolah kami melalui Kadet Remaja Sekolah Muslihat. Analisis yang terakhir iaitu analisis threat, iaitu cabaran ataupun ancaman. Apakah cabaran yang kami lalui di sekolah melalui Kadet Remaja Sekolah, iaitu pasukan sekolah lain yang lebih hebat. Yang kedua, peruntukan masa PDPC yang singkat. Yang ketiga adalah ketidakhadiran pelajar itu sendiri ke sekolah menyebabkan ketinggalan latihan ataupun aktiviti KRS yang dijalankan di sekolah. Yang keempat, sering berlaku pertukaran pegawai kadet ataupun guru berpindah. Itu adalah antaranya cabaran-cabaran yang kami melalui di sekolah tentang wadah TKRS. Jadi, cadangan, perancangan dan tindakan yang saya kemukakan iaitu yang pertama, kami menggunakan kekuatan dan rebut peluang, menggunakan kekuatan dan elakkan ancaman. Kami mengatasi kelemahan dan rebut peluang, kami atasi kelemahan dan elakkan ancaman. Saya akan terangkan macam mana kami melaksanakan perancangan ini. Okay. Setelah kami merancang, dan inilah tindakan kami yang kami akan buat. Yang pertama, kami akan mengambil tadi itu akan menggunakan kekuatan dan kami akan rebut peluang. Iaitu kami akan mengukuhkan pencapaian murid dalam setiap kemahiran KRS. Yang kedua, kami akan memastikan sesi latihan dan aktiviti yang berkesan. Seterusnya, kami menggunakan kekuatan dan mengelakkan, kami menggunakan kekuatan dan
merebut peluang, iaitu kerapkan penyertaan murid dalam program KRS Musleh. Yang kedua, kerapkan penyertaan khusus kemahiran guru dalam KRS Musleh. Tindakan kami yang seterusnya adalah kami menggunakan kekuatan dan menolak ancaman. Yang pertama, kami memantapkan kemahiran guru KRS Musleh walaupun guru-guru tersebut baru yang tidak kami hantarkan ke kursus Musleh, KRS Musleh, tapi kami juga akan memanggil guru-guru luar ataupun guru kami sendiri untuk melatih guru-guru baru. Yang kedua, menarik minat murid dalam wadah KRS itu sendiri. Seterusnya, kami menggunakan kekuatan juga dan menolak ancaman. Yang pertama, kami akan melihat kehebatan peserta sekolah lain sebagai persaingan sihat. Yang kedua, mewajibkan murid menyertai perkemahan dalaman ataupun luaran yang dianjurkan oleh sekolah itu sendiri. Tindakan yang seterusnya, tindakan yang kami mengatasi kelemahan dan merebut peluang. Yang pertama, memberi pengetahuan kemahiran KRS kepada guru baru. Ini yang saya terangkan tadi. Akan memberikan pengetahuan berkenaan dengan kemahiran KRS kepada guru-guru baru. Seterusnya, kami menyediakan murid ke kursus kenaikan pangkat sarjana KRS melalui medium online yang dianjurkan oleh KRS Musleh itu sendiri. Merekod penggunaan peralatan KRS di sekolah. Jadi ini juga menyebabkan peralatan yang kami ada di sekolah sentiasa merasakan tidak cukup kerana tiada perekodan di sekolah kami tentang penggunaan alat KRS. Seterusnya, sentiasa menjaga SOP COVID-19 ketika menjalankan aktiviti KRS. Seterusnya adalah kami mengatasi kelemahan dan mengelakkan ancaman. Yang pertama, kami akan menambah masa subjek TKRS dalam jadual PDBC, memberi pengetahuan kemahiran TKRS kepada guru baru, menyediakan tugasan ataupun ujian amali melalui platform online. Yang terakhir sekali adalah memberi rekod pencapaian murid kepada ibu bapa. Harapan saya adalah keberkesanan dari segi disiplin dalam KRS Musleh adalah merupakan sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ajaran Islam banyak keterangan yang menerangkan dan memerintahkan disiplin kepada peraturan, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Disiplin ini adalah kunci kejayaan kerana dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip tekun dan berusaha maupun dalam kebenaran untuk kepentingan agama, menjauhkan diri dari sifat berputus asa. Perkara ini dapat dilihat melalui aktiviti seperti kawat kaki, base, perkemahan dan banyak lagi. Semua aktiviti tersebut sudah semestinya memerlukan disiplin yang tinggi dalam diri murid. Ini kata kita perlu sedari bahawa pentingnya disiplin dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Kesimpulannya, proses tarbiyah, kepimpinan dan disiplin menunjukkan keberkesanan terhadap murid-murid di bawah rangkaian sekolah-sekolah Musleh, sekolah-sekolah Ikram Musleh. Lengkap tarbiyahnya, indah gaya kepimpinannya, utuh disiplinnya, sudah pasti melahirkan generasi soleh wa Musleh. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Sekretariat Tertinggi, Ketua Jurulatih dan Jurulatih KRS Musleh sekalian. Pelaksanaan kajian direkod ini akan memberi ruang dan peluang kepada saya untuk mengenal pasti berkaitan isu di atas berdasarkan latar belakang sekolah saya. Saya percaya wadah kader remaja sekolah Musleh KRSM mampu untuk menjadi benteng kekuatan dalam pembentukan sesiap murid. Tambahan pula, pihak sekolah akan melaksanakan aktiviti KRS Musleh mengikut takvim yang ditetapkan oleh Sekretariat Musleh, ekoran pengawalan aktiviti sempena, perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menangani COVID-19. Penerapan 11 muasafat tarbiyah sebagai teras utama dalam semua aktiviti KRS Musleh juga merupakan sebab penting untuk murid mempraktikkan nilai kepimpinan dan disiplin di dalam diri mereka. Jadi tarbiyah merupakan penyumbang utama dalam pembentukan sifat yang mulia dalam pribadi seseorang murid. Justru itu, tarbiyah, kepimpinan dan disiplin merupakan kayu ukur dalam membina insan yang berkepimpinan di masa akan datang. Kita sebagai wasilah hendaklah sentiasa menerapkan juga 10 konsep kepimpinan dan 10 konsep kemampuan dalam diri murid bagi mengukuhkan lagi peneraju pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.